الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua peluang dan juga kesempatan untuk kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada hari ini daripada amalan-amalan kita, ibadat kita kepada Allah, moga-moga Allah terimalah hendaknya sebagai amal salih kita di sisinya, insya-Allah. Amin. Kita sambung lagi saudara jemaah sekalian perbincangan kita menerusi kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kajian ataupun perbahasan berkaitan dengan ilmu Al-Quran menerusi kitab yang dikaryakan oleh almarhum Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, mantan Syekhul Azhar di Mesir. Jadi kita dah masuk pada bab yang terakhir daripada kitab Syekh ini, bab yang ke-13, bab yang terakhir. Seingat saya kita mula baca kitab ini pada bulan 7 tahun lepas, kalau tak salah saya. Jadi temu takuk ni bulan 7 tahun ni, setahun kita dah dapat masuk ke bab yang terakhir pada malam ini, iaitu bab yang ke-13, minal jawanib at-tashri'iyyah fil Qur'anil Karim. Itu tajuknya, iaitulah sudut-sudut pensyariatan dalam Quran yang mulia. Maka dalam bab ini tuan kita almarhum Fadilatul Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, dia akan cerita berkaitan bagaimanakah Al-Quran itu sendiri mengandungi dalamnya tentang banyak perkara yang bersabit dengan kehidupan kita. Bukan setakat Al-Quran kita baca dapat pahala, itu kita sudah maklum. Bukan setakat bila baca Quran kita dapat bersihkan hati dan jiwa kita. Dan bukan setakat baca Quran, Al-Quran akan boleh beri syafaat pada kita pada hari akhirat. Sebagaimana Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Quran kerana pada hari akhirat esok-esok Al-Quran akan datang beri syafaat kepada orang yang baca dia pada masa atas dunia gitu. Bukan itu sahaja tuan-tuan, bukan setakat dapat pahala, bukan dapat bersih hati, bersih minda, bukan setakat dapat syafaat Quran, tetapi Al-Quran ini bila kita baca dia, rupa-rupanya terkandung dalam Al-Quran segala sudut-sudut kehidupan kita. Itulah yang nak dibincangkan dalam tajuk yang terakhir ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila an qala, kata dia, ishtamala al-Quranul Karim ala tawjihat hakimah mutanawwi'ah. Mengandungi Al-Quran ini dalam banyak aspek tentang perkara-perkara yang berbentuk keperluan kita dalam kehidupan yang berbagai. Minha ma yata'allaqu bitashihil aqaid. Daripada sekalian banyak perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kehidupan kita itu, ada yang berkaitan dengan
macam mana kita nak mengukuhkan akidah kita. Dalam Quran ada cerita banyak ayat-ayat yang nak bantu kita. Allah Ta'ala cerita dalam Quran ayat-ayat yang nak bantu kita mengenal Allah, nak bantu kita untuk kita kukuhkan akidah kita supaya tidak jadi kita ni orang yang tersalah bergantung kepada perkara-perkara di atas dunia melebihi daripada yang sepatutnya kita bergantung, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama sekali ada daripada sudut-sudut kehidupan dalam Quran ini yang disentuh adalah berkaitan dengan pengukuhan akidah. Wa minha ma yata'allaqu bimakarimil akhlaq. Ada juga sudut yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia yang sepatutnya kita berakhlak dengan akhlak tersebut. Wa minha ma yata'allaqu bimahasinil adab. Ada juga di antara sudut-sudut kehidupan dalam Quran yang disentuh, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan keelokan adab-adab dan etika yang sepatutnya kita kena ambil perhatian. Dan juga wa minha ma yata'allaqu bit-tashri'at 'ala ikhtilafi alwaniha. Begitu juga ada yang bersangkut paut dalam sudut-sudut penceritaan Al-Quran ini. Dalam 30 juzuk Al-Quran itu berkaitan dengan pensyariatan yang banyak dia punya rencam, dia punya warna-warninya. Maknanya syariat yang Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran ini akan ada yang menyentuh tentang ibadat, akan ada yang menyentuh tentang pergaulan dalam kehidupan kita, dari sudut keluarga, dari sudut masyarakat, dari sudut muamalat. Itu dipanggil tasyri'at, pensyariatan yang Allah Ta'ala sentuh dalam Al-Quran dalam pelbagai aneka ragam. Ada ragam kehidupan, ada ragam keluarga, ada ragam bermasyarakat. Itu fahunaka, kata Syekh, di sana tasyri'at tata'allaqu bil ahwali syakhsiyah. Ada pensyariatan yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran yang bersangkut paut dengan kekeluargaan. Wa na'ni biha allati tubayyinu ahkam al-usrah min ziwaj, iaitulah antaranya yang berkait dengan hukum hakam keluarga dari sudut perkahwinan, wa talaq dari sudut dan juga dari sudut perceraian. Begitu juga dari sudut wa khitbah wa ridha', dari sudut pertunangan, dari sudut penyusuan anak setelah lahir anak, penyusuan tu macam mana, wa huquq lil aba' 'ala al abna' aw al 'aks. Begitu juga dari sudut hak yang sepatutnya ditunaikan oleh si ibu bapa kepada si anak, ataupun hak anak kepada ibu bapa. Ini semua ada dicerita dalam Quran, ada dicerita dalam Quran. Satu, syariat yang ada dalam Quran menyentuh dari sudut kekeluargaan. Wa hadhihi at-tashri'at allati tata'allaqu bil usrah zakara laha al-Quran hawali 70 ayat. Kata Syekh lagi, pensyariatan yang bersangkut paut dengan kekeluargaan ini ada disebutkan dalam Quran lebih kurang sekitar 70 ayat, 70 ayat. Dalam Quran ada 6236 ayat. 70 ayat daripada itu menyentuh berkaitan dengan pensyariatan dalam sudut hal ehwal kekeluargaan. Antaranya daripada surah Al-Isra ayat 23, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala telah memutuskan bahawasanya janganlah kamu menyembah selain daripada Dia sahaja, dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berbuat baik. Itu kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berbuat baik. Itu adalah daripada sudut pensyariatan hal ehwal kekeluargaan. Allah Ta'ala perintahkan dengan secara jazam, putus, dengan muktamad, kita kena buat baik pada mak ayah, kena buat baik pada mak ayah. Maka itu dikira Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan hal ehwal keluarga.
Tuan-tuan, katanya Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam Quran ini kata Sayyidina Ibnu Abbas ada 3 peseng ayat yang Allah Taala kalau dia sebut hak ni mesti dia akan sebut hak ni. Ada 3 peseng ayat. Kalau dia sebut hak ni, dia akan sebut hak ni. Yang pertama, kalau dia sebut wa aqimus salah, mesti dia akan sebut wa atuz zakah. Itu dia punya pasangan dia. Kata Ibnu Abbas, dalam Quran memang banyak kita akan bertemu ayat yang sebegitu. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalam apa nama ni, ayat surah Al-Baqarah hak mula-mula tu, hak kita baca. Wa jadi wirid ke, wa ratik tahlil ke. Nah. Apa dia kata? Ayat dia, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salah, mereka mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infak. Salat, infak, salat, zakat itu memang biasa akan dibuat sekali oleh Allah Ta'ala, kata Ibn Abbas. Begitu juga adalah kalau dia Allah Ta'ala ni dia sebut berkaitan dengan ati'ullah, mesti dia akan efek ataupun pasangkan dengan satu lagi kalimah wa ati'ur rasul. Begitu. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul. Jadi ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul tu dia berdepend sama. Salat dan zakat berdepend sama dalam Quran, kata Ibn Abbas. Begitu juga taat pada Allah, taat pada Rasul berdepend sama. Dan yang ketiga, kata Ibn Abbas, kalau kita perasan baca Quran sama, kita akan boleh jumpa ayat kalau Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan sembahlah Allah, esakan Allah, jangan syirik pada Allah, mesti dia akan sebut pada tu. Dan pada 2 ibu bapa kena buat baik, macam ayat tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Tuhanmu telah perintahkan supaya jangan sembah melainkan dia sahaja. Wa bil walidaini ihsanan, dan pada mak ayah kena buat baik. Itu dia punya pasangan yang Allah Ta'ala biasa letakkan dalam Quran, kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa minha qawluhu ta'ala, begitu juga ayat tentang kekeluargaan, pensyariatan kekeluargaan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang biasa kita dengar bila mana kita hadir majlis akad nikah. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah masa kita menikah dulu. Kalau tak ingat dah, kena menikah semula lah. Tak ingat, tak payah begitu, tak apa. Kalau tak ingat dah, kita hadirlah majlis nikah kahwin anak-anak saudara ke, sepupu sepapak, siapa-siapa lah anak-anak beranak kita hak menikah, kita cuba hadir, dengar masa khutbah nikah. Masa khutbah nikah biasanya Tok Qadi tu ataupun juru nikah tu, imam tu, dia akan baca ayat ni, antaranya surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dia menjadikan bagi kamu daripada jenis kamu azwaja, isteri-isteri kamu ataupun pasangan hidup kamu, litaskunu ilaiha, untuk kamu dapat ketenangan daripadanya, wa ja'ala bainakum, dan Allah Ta'ala jadikan di antara kamu suami dan isteri itu mawaddatan, ada rasa kasih sayang, wa rahmah, dan ada rasa belas ihsan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ayat ini juga kata Syekh adalah berkaitan dengan pensyariatan kekeluargaan. Dan banyak lagi lah ayat-ayat lain yang Allah Ta'ala sebut tentang pensyariatan kekeluargaan. Ada lebih kurang kata Syekh tadi sebanyak 70 ayat tentang pensyariatan kekeluargaan dalam Quran kita.
Yang kedua kata Syekh, wa hunaka tasyri'at tata'allaqu bil ahkamil madaniyah. Dan ada juga pensyariatan yang disebut dalam Quran yang berkait dengan hukum hakam kehidupan bermasyarakat. Wa naqsudu minha al-ahkam allati tunazzam muamalat al-afrad. Yang kami nak sebutkan di sini kata Syekh, dari sudut pensyariatan hal ehwal kemasyarakatan ini adalah dari sudut terbenanya hukum hakam berkait dengan muamalat. Muamalat ni pergaulan individu dalam masyarakat, dari sudut min bai'in wa syira'in wa wakalatin wa rahnin wa kifalatin, dari sudut jual beli, dari sudut wakil mewakilkan. Masa korban baru ni, kan kita ada wakil mewakilkan orang-orang yang korban di luar negara. Macam di masjid kita buat di India, di Chennai dan di Trichy. Alhamdulillah baru-baru ni rombongan kita masjid pergi 5 orang membawa wakalah ataupun wakil korban jemaah Masjid Abidin, dan juga hak menyertai lah lebih kurang 78 ekor lembu kita dapat, dan kita bawa wakil. Wakil tu wakil yang peserta masuk dengan masjid. Jadi peserta tak boleh nak tengok lembu, yang akan tengok lembunya orang masjid. Maka dia panggil situ wakalah. Peserta yang masuk korban oleh masjid, dia telah mewakilkan kepada pihak masjid untuk melihat, dan kalau nak sembelih pun sembelih. Dan baru ni 78 ekor tu alhamdulillah semuanya 78 tu disembelih oleh saya sendiri. Lepas tu ada Tok Imam kita seorang lagi, Ustaz Azhari, dan juga Datuk Pengerusi kita, Datuk Dr. Syed Saleh. 3 orang ni yang tukar sembelih. Jadi kita sembelih sendiri hak jemaah masjid kita 78 ekor. Alhamdulillah. Jadi hak sembelih tu dipanggil wakil, wakalah juga, wakil. Kita wakil saksi tengok lembu macam mana, kita wakil menerima kita wakil untuk menyembelih, dan juga kita wakil untuk mengagihkan daging-daging korban baru ni. Jadi wakalah ni memang ada banyak dalam kehidupan kita yang kita wakil-wakil ke orang ni. Itu juga ada dia punya cara tertib terning yang juga disebut dalam Quran. Warahnin dari sudut gadaian, wa kifalatin dari sudut tolong menolong, menampung kesusahan sama-sama saudara se-Islam. Wa ghairi zalik minal umur allati tunazzam alaqat al-afrad al-maliyah, dan yang lain-lain lagi perkara yang bersangkut paut dengan pembinaan hubungan di antara individu-individu dalam hubungan keuangan Islam. Bihaitsu tahfaz likulli dhi haqqin haqqah, dengan mengambil kira dari sudut menjaga pada setiap hak-hak yang terlibat dalam transaksi-transaksi keuangan yang berkenaan. Maka ini juga ada disebut dalam Quran. Wal ayat allati tata'allaq bi hadhihi al-ahkam fil Qur'anil Karim tablagh hawali 60 ayah. Katanya Syekh, ayat-ayat yang berkaitan dengan pensyariatan hukum hakam yang bersangkut paut dengan keuangan ataupun muamalat ini ada lebih kurang 60 ayat. 60 ayat. Antaranya katanya Syekh, ayat yang ke-282 daripada suratul Baqarah. Surah Baqarah ayat 282 yang Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan hal ehwal hutang berhutang. Hal ehwal berhutang. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Sapalah habis ayat. Panjang tuan-tuan nak baca ayat tu. Sebab ayat 282 surah Baqarah ni adalah merupakan ayat yang paling panjang sekali dalam Quran. Kalau orang tanya waktu teka-teki ayat manakah yang paling panjang dalam Quran, jawapan dia ayat 282 surah Al-Baqarah. Itulah ayat paling panjang sekali. Tak ada hak paling panjang sekali tu. Sebab apa? Sebab ayat itu satu muka surat tuan-tuan.
Daripada atas muka surat sampai bawah baru ada bulat nombor ayat 282. Kita tak akan jumpa tengah-tengah tu macam kita baca surah-surah lain ada tengah-tengah tu tak bulat-bulat ayat wakah. Ni tak ada. Daripada atas sampailah ke akhir muka surat tu baru ada 282. Dia satu ayat tu panjang. Sebanyak 15 baris. 15 baris mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Satu ayat saja. Satu ayat iaitulah ayat 282. Ayat yang kata satu ayat tu pula semua sekali daripada atas sampai bawah cerita berkaitan dengan etika berhutang. Maknanya dalam Islam tidak melarang kita nak berhutang. Boleh berhutang, cuma kena tahu macam mana cara nak berhutang. Nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan buka tafsir ataupun terjemahan Quran, tafsir Pimpinan Rahman pun okey dah. Buka pada ayat 282 surah Al-Baqarah. Lepas tu nak berhutang lah. Tapi baca dulu ayat tu. Itu ayat yang bersangkut paut dengan muamalat. Wa hunaka, begitu juga kata Syekh di sana, tasyri'at, ada pensyariatan tata'allaq bil ahkam al-jinaiyah. Ada ayat-ayat dalam Quran dari sudut pensyariatan yang menyentuh berkaitan dengan hukum hakam jenayah. Jenayah ni maksudnya kita buat salah. Dalam kehidupan kalau orang buat salah laku, dia panggil jenayah. Maka wa na'ni biha ma yusdaru min al-mukallaf. Yang kami maksudkan di sini ialah apa yang terbit daripada perbuatan orang yang ada tanggungjawab, yang telah dipertanggungjawabkan dosa pahala kepadanya, al-mukallaf, min jaraim, daripada kesalahan-kesalahan tertentu. Wa ma yastahiquhu 'alaiha min 'uqubatin radi'ah, dan apa yang sepatutnya, selayaknya ke atasnya dibalas dari sudut hukuman-hukuman. Min sya'niha, dia dah buat salah dan ada hukuman dikenakan kepadanya. Inilah yang dimaksudkan dengan jenayah oleh tuan kita ni, syekh kita ni. Min sya'niha an tahfaz hayatan nas wa amwalahum wa a'radahum wa huquqahum. Maka daripada satu sudut, daripada sini, bila ada orang yang buat salah diberi hukuman-hukuman tertentu, maka akan terjagalah kehidupan manusia, harta benda manusia, maruah-maruah manusia, dan juga hak-hak yang sepatutnya dibela kepada seluruh umat manusia akan terjaga apabila adanya orang yang buat salah dikenakan hukuman-hukuman tertentu. Ini yang disebut sebagai al-jinaiyah, al-ahkam al-jinaiyah, pensyariatan dari sudut hukum hakam jenayah. Ada juga disebut dalam Quran, tuan-tuan. Wal ayat allati tata'allaq bi hadhihi tashri'at tablagh hawali 30 ayat. Kata Syekh, ayat-ayat yang semacam ini dalam pensyariatan hukum hakam jenayah ni ada dalam Quran lebih kurang sebanyak 30 ayat. 30 ayat. Jadi saya ulang lagi sekali. Kata Syekh, mula-mula sekali tadi dia kabum hukum ayat-ayat berkaitan pensyariatan kekeluargaan ada sebanyak 70 ayat dalam Quran. Ini fakta ni, kena ingat. Dia panggil basic, maklumat asas berkaitan Quran. Ayat-ayat berkaitan pensyariatan kekeluargaan ada lebih kurang 70 ayat. Ayat-ayat berkaitan pensyariatan tentang hukum hakam muamalat, tentang hukum hakam kemasyarakatan, dari sudut muamalat, dari sudut pergaulan keuangan Islam, ada lebih kurang 60 ayat. Ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam jenayah ada sebanyak 30 ayat dalam Quran. Okey, antaranya pada ayat 179 surah Al-Baqarah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu pada hukum qisas, dalam hukum jenayah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, ada satu hukum dipanggil hukum qisas. Qisas ni hukum balas, bunuh balik ataupun balas balik. Kesalahan yang dibuat kepada seseorang individu, dia boleh balas balik kesalahan yang sama kepada orang yang buat tadi. Kalaulah kata orang tu bunuh ahli keluarga kita, maka kita boleh bunuh balik dia. Itu qisas.
Dan begitulah ada lagi perbahasan dia yang lain. Maka dalam ayat yang ke-179 surah Al-Baqarah dicerita berkaitan dengan hukum qisas. Maka bagi kamu pada hukum qisas itu hayatun, adanya kehidupan, adanya suatu harapan. Allah Ta'ala kata, ya ulil albab, wahai orang-orang yang ada akal fikiran. Maknanya Islam dia tahu bahawasanya kalaulah nyawa ahli keluarga kita dibunuh oleh seseorang, maka kalau dia nak orang yang bunuh tu, dia kata tak apa, saya minta maaf banyak, saya nak beri duit dah ke awak sebab saya dah bunuh dah anak awak gitu, beri duit, kira selesai dah. Islam dia memahami manusia bukan hanya nak kepada pitih semata-mata. Ada benda yang kita boleh buat kira dengan pitih, tuan-tuan. Ada benda yang tak boleh nak buat kira dengan pitih. Nyawa ni dia tidak ada tolak bandingnya dengan nilai wang sebanyak mana sekalipun. Kita nak ganti dengan pitih nyawa ahli keluarga kita hak telah dibunuh. Biasanya tidak sama. Melainkan kalau ada juga hak begitu, dia tu sendiri memang tidak ada sensitivity lah. Fitrah manusia kita akan berasa hati sangat kalau ada orang jentik, setuh, kosek, apatah lagi nak bunuh ahli keluarga kita. Ni orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Maka kalau nak dibayar balik sebagai ganti, kita kata tak padang, tak sepadang pun pitih awak dengan nyawa dia. Maka Islam dia tahu itulah hakikat sebenar. Maka dalam Islam dia tidak kata awak kalau awak bunuh orang awak bayar, tidak. Dia kata awak kena boleh untuk menuntut balas balik di atas pembunuhan tadi. Jadi kalau boleh bunuh balik, baru padang. Tapi itu ada cerita lebih lanjut lah, berkaitan dengan bab tu. Cuma nak kabarnya ayat tentang jenayah tu sangat banyak. Sangat banyak, lebih kurang 30 ayat. Antaranya daripada ayat surah Baqarah tadi, ayat 179, dan juga contoh laginya ayat 38 surah Al-Ma'idah. Ayat 38 surah Al-Ma'idah, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Kata Allah, orang yang mencuri lelaki dan juga orang yang mencuri wanita, hak curi itu lelaki ataupun hak curi itu wanita, faqta'u aydiyahuma, dua-dua ni kena potong tangan dia. Potong tangan. Jadi ini cerita berkaitan jenayah mencuri. Maka jenayah mencuri ada disebut dalam Quran tentang kesalahannya di sisi agama kita dan juga hukumannya. Hukumannya pada ayat 38 surah Al-Ma'idah tadi. Dan seterusnya kata Syekh lagi, wa hunaka tasyri'at tata'allaq bil qada' wasy-syahadah wal yamin. Di sana juga ada pensyariatan tentang untuk menghukumkan sesuatu hukuman dan juga penyaksian wal yamin, dan juga berkaitan dengan sumpah. Berkaitan dengan sumpah yang kita kalau ada orang buat sesuatu yang dia kata dia tak buat, maka kita kata awak kena bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi. Itu ada dipanggil al-yamin. Dalam kaedah Islam kita, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Itu dia punya kaedah fiqh. Bagi orang yang menuduh, dia kena bawa bukti, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu, dan bagi orang yang mengingkari, man ankara al-yamin, dia kena bersumpah. Orang yang menuduh bawa bukti. Bagi orang yang dituduh, dia kena bersumpah kalau itu bukan perbuatan dia. Saya menafikan, saya tidak bersangkut paut dengan apa yang dia tuduh ini. Maka cara nak bersumpahnya kena baca lafaz wallahi wa billahi wa tallahi. Ada dulu ada orang yang bersumpah ni yang masuk TV tu, yang masuk TV, masuk surat khabar ni, isu-isu sensitif, isu-isu kontroversi. Ada dulu-dululah. Maka bila dia diminta bersumpah, dia bersumpah wallahi wa billahi, tapi masa watallahi itu disebut lain sikit, wata'allahi. Itu dia panggil, bila nak bersumpah pun dia kena belajar cara sebut sumpah. Kalau tidak, sumpah itu tidak sah.
Tak sah ke mana? Sebab kita sebut tak serupa hak sebetulnya. Wa ta'allahi itu maksud apa? Lain tu wa ta'allahi. Dia kena wa tallahi. Wa tallahi itu sebenarnya. Tiga-tiga tu wabillahi, wallahi ke wabillahi, wa tallahi itu semua bermaksud demi Allah, demi Allah, demi Allah. Okey. Maka dalam bab nak buat keputusan hakim dalam proses penghakiman, penyaksian ataupun penyaksian itu juga boleh disebut sebagai dakwa dan bela, wal yamin dalam proses bersumpah, hatta tatahaqqaqu al-adalah, sehingga proses ini dibuat untuk menegakkan keadilan bainan nas, di antara manusia. Maka ayat dalam tentang benda ni pun ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Wal ayatul Quraniyah allati tata'allaq bihadhihi tashri'at tablagh hawali 13 ayat. Kata Syekh, ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan perkara-perkara ni tadi, berkaitan dengan proses penghukuman, nak buat keputusan, penyaksian dan juga sumpah tadi, ada lebih kurang ayatnya dalam Quran sebanyak 13 ayat. 13. Tak ada 13 ayat. Antaranya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Itu ayatnya. Dan laginya katanya Syekh, wa hunaka tashri'at tata'allaq bil ahkam ad-dusturiyah. Ada juga di sana pensyariatan dalam agama kita yang disentuh dalam Quran berkait dari sudut pensyariatan hukum hakam perlembagaan. Wa na'ni biha at-tashri'at allati tata'allaq bi nizamil hukmi wa usulih. Yang kami nak maksudkan di sini, kata Syekh, adalah berkaitan dengan perkara yang berkait dengan peraturan-peraturan, hukuman-hukuman yang kita sebut hari ini perlembagaan lah. Peraturan, undang-undang, apa lagi disebut akta. Itu semua tujuannya dibuat akta ke peraturan ke undang-undang apa semua tu, hatta tatahaddad as-silatu bainal hakim wal mahkum. Ini semua untuk dia jadi satu garis panduan, black and white, di antara orang yang nak memutuskan hukuman dan orang yang dijatuhkan hukuman. Al-hakim, orang memutuskan hukuman, wal mahkum, orang yang diputuskan hukuman kepadanya. Jadi dia nak buat mana cara proses pengadilan itu antara hakim dan juga orang yang didakwa. Kalau tidak ada akta, tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, maka hakim dia boleh petik ikut suka dia. Awak ni saya kira bersalah dah ni, sebab begini, sebab saya punya penilaiannya begini-begini. Dia kira atas nilaian dia. Tapi kalau ada black and white, ada peraturan, ada undang-undang, maka bagi si yang kena hukum, kalaulah hakim tadi ada niat tak molek, memang nak khianat kepada si mangsa yang didakwa tadi, maka kalau ada peraturan, dia boleh fight, boleh apa nama ni, boleh bela lagi. Dia punya boleh pertahankan lagi dia punya keadilan. Tapi mesti kena ada satu garis panduan. Ini disebut dalam Quran sebagai al-ahkam ad-dusturiyah. Hukum hakam berkaitan dengan perlembagaan ataupun akta-akta ni. Wa yu'rafu kullu minhuma ma lahu min huquq wa ma alaihi min wajibat. Maka daripada situ antara hakim dan juga orang yang dihukum tadi, dia dapat tahu apakah hak masing-masing. Wal ayatul lati saqaha al-Quran fi hadzal as-sadat tablagh hawali 10 ayat. Kata Syekh, ayat Quran dalam 30 juzuk yang kita baca ni, 114 surah yang kita baca ni, 6,236 ayat yang kita baca Quran ni sama-sama ni, maka daripada sebanyak-banyak itu tadi ada sebanyak lebih kurang 10 ayat, hawali 10 ayat, ada 10 ayat yang cerita berkaitan dengan hukum hakam, perlembagaan, akta dan sebagainya ni. Antaranya apa nama ni, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke 59 surah An-Nisa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 59 surah An-Nisa. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, kamu kena taat pada Allah dan taat pada Rasul beserta dengan pemerintah kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ada balah, ada tak kena pada sesuatu perkara, bercanggah pada sesuatu perkara, farudduhu ila Allah war rasul, maka kamu kena balik kepada Allah dan Rasul. Maka balik pada Allah dan Rasul ni dah disebut sebagai perlembagaan. Kita orang Islam, kita ada perlembagaan kita, iaitulah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itu kita punya buku panduan undang-undang kita. Itu disebut tadi, saya sebut dah di awal tadi. Rupanya Quran ni tuan-tuan, dia bukan kita baca untuk kutip pahala saja. Satu huruf 10 kebaikan, 10 apa dia panggil, 10 darjat, 10 markah boleh satu huruf. Baca bismillahirrahmanirrahim tu ada 19 huruf, 19 kali 10 dapat 190 sekali baca. Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin ada 144 huruf. 144 huruf. Tuan-tuan balik kira balik semulalah. 144 huruf kali dengan 10, 1440 kalau sekali baca Fatihah. Daripada bismillah sampai waladhdallin. Dia bukan masalah kita nak kutip pahala tu saja tuan-tuan, baca Quran ni. Bukan sekadar nak dapat syafaat Quran, nak dapat bersih hati, tapi Quran juga adalah satu kitab panduan. Kitab panduan. Sebab itu Nabi sebut dalam dia punya wasiat, antara wasiat Nabi yang terakhir kepada kita, Nabi kata, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan pada kamu semua umat aku dua perkara. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kamu tak akan sesat selama-lamanya, tak akan sesat selagi mana kamu berpegang pada dua ini. Hadis itu banyak versi, cuma lan tadillu tu satu perkataan yang Nabi guna untuk menggambarkan tidak sesat yang selama-lamanya. Lan perkataan bahasa Arab yang merujuk kepada tidak, nafi. Tetapi penafian itu berbentuk lil abad. Lil abad maksudnya penafian yang selama-lamanya. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan tahu lan ini satu kata nafi. Kita boleh guna lan yang mana merujuk pada lan itu tidak yang selama-lamanya. Macam yang disebut oleh Syekh Malik bin Dinar, Al-Imam Malik bin Dinar. Dia sebut kepada orang, satu penjual buah tin. Bila mana satu ketika dia nak beli buah tin, tak ada pitih Imam Malik bin Dinar. Lepas tu dia nak tukar dengan selipar dia. Dia kata, saya tak ada pitih, saya nak ambil selipar saya ni, saya tak akan selipar, ambil selipar saya ni, boleh tak beri buah tin tu? Sebab dia teliu sangat nak makan buah tin hari tu. Lalu orang jual kata, saya tak jual begini tuan. Saya tak mari tukar-tukar dengan selipar baju apa semua ni, saya tukar dengan pitih je. Buah kena beli dengan pitih. Maka Imam Malik bin Dinar pun balik di rumah dia. Tapi oleh kerana hak jual tadi tu anak buah je rupanya, ada tokel dia. Tokel dia selisih dengan Imam Malik bin Dinar. Dia kata, tadi ada tak tu imam tu singgah sini tadi? Dia kata ada. Dia kabarlah orang tu rupa gini-gini. Tu imam besar tu, ulama. Nama dia Imam Malik bin Dinar. Oh, saya tak tahu. Anak buah dia kata. Dah tu dia mari sini. Dia mari ya, dia kata nak tukar dengan selipar, nak beli buah ting tapi tak ada piti. Lalu si tokel tadi marahlah pada anak buah dia tu, apa awak tak berinya? Anak saya nak beri mana, saya tak kenal dia. Jadi disuruhlah anak buah dia tu pergi ke rumah Imam Malik bin Dinar. Maka bila sampai di rumah Imam Malik bin Dinar, anak buah tadi disuruh oleh tokel untuk bawa seguning buah tin untuk nak minta maaf lah kononnya kerana salah faham tadi. Lalu bila dia ketuk pintu, dia kata, wahai tuan imam, saya tadi hak jual buah tin minta maaf banyak. Tokel kata, rupanya tuan imam ni ulama besar, saya disuruh bawa buah tin ni beri free je, tak bayar-bayar. Maka Imam Malik bin Dinar
Bila dia dengar orang tu tadi minta maaf apa semua dan nak beri buah ting seguling, apa dia jawab tuan-tuan? Kalau kita, oh terima kasihlah, susah-susah pula, tak payah lah, tak payah pun kita ambil kok, tu kita lah. Tapi Imam Malik bin Dinar dia tidak begitu tuan-tuan. Dia seorang ulama yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Maka apa sahaja yang dia buat pada sebelum itu atas dasar desakan nafsu, dia sangat menyesal. Termasuklah perbuatan dia nak tukar selipar semata-mata nak memenuhi selera nafsu dia, nak ke buah ting tadi. Maka dia kata, ni tak sepatutnya saya buat begitu. Maka bila si anak buah tokai tadi nak beri buah ting, dia kata ambil semula, saya tak terima lah. Saya tak terima buah ting ni, minta maaf lah. Hak tadi tu sebab saya terikut dengan nafsu saya. Maka saya nak kabur sininya perkataan Imam Malik bin Dinar ini diguna lan. Dia pun kata bermula daripada hari ini lan akulutin. Dia kata ni perkataan dia, lan akulutin hatta yaumiddin, hatta yaumuddin. Saya mulai pada hari ini saya tidak akan makan buah tin dengan lan akulu. Saya tidak akan makan buah tin selama-lamanya. Itu maksudnya. Selama-lamanya saya tak akan, hatta yaumuddin, sehinggalah hari kiamat. Dia kata, saya tak akan makan buah tin. Jadi nak khabar perkataan lan ni dalam bahasa Arab membawa maksud yang selama-lamanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia guna pada wasiat baginda tadi. Lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat selama-lamanya, tak akan sesat. Tapi tak akan sesat tu ma in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang berpandukan kepada kedua-dua kitab yang aku tinggal tadi, Quran dan juga hadis, barulah kamu tak akan sesat. Maknanya tuan-tuan, baca Quran kena betulkan balik mindset kita. Kita bukan sekadar nak kutip pahala, nak dapat syafaat Quran, nak dapat bersih hati, tetapi Quran juga merupakan kitab panduan kita yang muktamad. Kita kena rujuk situ, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jangan Quran berhenti situ, Quran dan hadis. Sebab ada orang yang berpegang pada Quran saja dan dia tinggal hadis, semacam yang dipegang oleh satu orang dalam kita punya masyarakat yang membawa fahaman anti hadis. Mati dah orang tu. Dia pegang Quran saja, hadis ni dia kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ini tak boleh pegang lagu ni. Sehingga dia keluar satu buku hadis, satu penilaian semula, dan buku itu telah diharamkan oleh KDN kita, Kementerian Dalam Negeri. Maka tuan-tuan sekalian, kitab Quran kitab panduan kita, termasuklah hukum hakam berkaitan dengan perlembagaan pun ada disebut. Sebanyak berapa ayat? Sebanyak lebih kurang 10 ayat. Maka itulah yang kita nak sentuh pada malam ini. Ada lagi berbaki 2-3 perkara daripada kitab ni, kita sambung pada minggu hadapan lah, insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر.